Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam Dialog Poket Rakyat. Kita di bulan Ramadan, ramai yang dah menghitung untuk menuju ke Syawal, bulan penuh keberkatan, bulan penuh nikmat, tapi bulan penuh hutang juga. Kerana kita menghitung hari ke hari, banyak nak dibelanjakan dan dalam masa yang sama hutang lama masih lagi ada. Hutang lama versus hutang baru. Ini benda serius dan bukannya benda main-main kerana dalam hal yang berkaitan dengan statistik contohnya, seramai 10,302 individu membabitkan golongan muda. Mereka yang berusia 25 hingga 35 tahun diisytiharkan bankrupt, muflis bagi tahun 5 tahun dalam tempoh 5 tahun ini akibat pelbagai faktor. Antaranya hal yang berkaitan dengan pinjaman peribadi, sewa beli kenderaan dan juga pinjaman perniagaan. Dan juga laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara ataupun Tinjauan Kestabilan Keuangan separuh kedua 2022 juga mendapati bahawa bayaran balik pinjaman tidak mengikut jadual oleh isi rumah terus meningkat pada separuh kedua tahun 2022 kerana kos sara hidup dan juga kos pinjaman. Apa nasib kita ni sebenarnya kalau kita cerita pasal pinjaman ini semua berkait rapat dengan setiap satu daripada kita. Saya ingin bersama dengan pakar-pakar mungkin memberikan solusi, memberikan tips dan juga memberikan daripada sudut perundangan juga bagaimana kita melihat sesuatu ataupun seseorang yang diisytiharkan muflis ataupun berdepan dengan bankruptcy boleh diberikan peluang kedua. Saya perkenalkan tetamu-tamu saya pada malam ini. Saya berterima kasih kerana ditemani oleh orang-orang hebat. Saudara Faiz Azmi dari Financial Faiz bersama dengan kami, cukup mesra dengan anda di platform media sosial khususnya. Saudara Hafizi Razali, pengarah bersekutu Bauer Group Asia juga bersama dengan kita. Dan di hujung sana, Hizri Hassan, peguam dan merupakan juga rakan kongsi di Tuan Akram Hizri Azad dan juga Azmi. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Poket Rakyat. Saya mulakan dulu dengan saudara Faiz. Poket rakyat pada bulan Ramadan, bulan Syawal ini sudah pasti genting, tetapi gambaran yang lebih luas. Susah nak bayar hutang sekarang ini mengikut masa kerana kos sara hidup dan sebagainya. Ada tak jalan keluar? Apa masalah yang biasa diajukan dan juga diadukan bagi mereka yang mahukan mendapatkan jalan keluar dan juga solusi dan juga rundingan keuangan bagaimana? Terima kasih Encik Zulfitri dan terima kasih panel-panel yang lain sekali ya. Untuk menjawab soalan itu, ada dua cara sebenarnya. Salah satu caranya adalah sebelum mengambil hutang dan satu lagi selepas ambil hutang. Sebelum ambil hutang itu adalah preventif lah. Maksudnya kita kena tahu kita punya kemampuan. Dan kemampuan untuk berhutang ni bukan setakat boleh dapat hutang tu. Contohlah, kalau kita nak beli kereta, loan kita di-approvekan. Tak bermaksud kita mampu untuk beli kereta tu. Kita cuma dibolehkan untuk ambil hutang tu because of the DSR yang dikira oleh bank adalah sekian-sekian. Tapi nak beli kereta ni pun ada banyak benda-benda yang kena bayar. Contohnya paling terkejut lah, insurans kereta. Selepas 1 tahun, barulah tahu, kena bayar beribu-ribu ringgit on top of the installment untuk bayar insurans kereta tu. Tapi kalau kita cakap pasal selepas dah ambil hutang, memang banyak orang akan komplain lah pasal kos sara hidup yang meningkat. Tapi benda-benda macam ini pun kita sepatutnya boleh anggap yang harga barang memang akan naik, inflasi akan berlaku. So kalau kita tak terima benda tu, kenyataan tu, memang kita akan susah. Jadinya kalau dah ambil hutang tu, kita kena tengok ya, ada dua cara ya. Satu, identify hutang mana yang betul-betul tak perlu, tutup cepat-cepat. Okey. Satu lagi adalah terpaksa pakai teknik-teknik lah untuk langsaikan hutang. Selalunya kita akan cakap pasal debt snowball. Maknanya kita langsaikan hutang yang boleh langsai sekarang. Contohnya hutang tu RM200 sebulan. Tapi baki dia cuma tinggal RM1,000. Lagi 5 bulan lah baru nak settle. Tapi kalau kita lebihkan dia punya pembayaran tu setiap bulan, lepas dah langsai, RM300 sebulan, RM300 sebulan, dalam masa 3 bulan dah habis. Lepas tu dah langsai hutang tu, jangan berhenti. Ambil RM300 tu, bayar hutang yang kedua pula yang boleh dilansaikan sekarang. Itu adalah debt snowball lah. So ada banyak cara sebenarnya. Cuma yang I nampak lah di komen-komen ruangan di YouTube, di TikTok, ramai yang tak nak terima kenyataan ini dan tak nak terima ilmu. Itu masalahnya. Bila kita tak setuju, kita tak terima benda ni, kat situlah kita tak boleh nak fixkan masalah kita. Jadi Faiz, sebelum hutang, kita jarang fikirlah apa kesannya. Saya pun mengaku juga kerana kita tahu dapat lulus loan, settle lah kan semua. Itu hutang bulan-bulan, kita cari duit lah kemudian. Masalah kita sekarang ialah kita berdepan dengan pandemik selama 2 tahun.
time tu ada bayaran moratorium untuk kita menangguhkan pembayaran. Satu perkara kita lega lah ketika itu. Tapi reality hits now. Ini masalahnya sekarang kerana kita perlu bayar hutang dan juga dengan kadar OPR yang masih lagi kekal tapi ianya memberikan kesan. Nak menguruskan benda yang hutang-hutang sebulan-bulan ni, saya mengakui bahawa dalam pendapatan yang masih lagi tetap, kita masih lagi berdepan dengan masalah kadang-kala yang hujung-hujung tu terlampau sedikit untuk kita tampung kos hari hidup sekarang ini. Jadi solusi tu kadang-kadang macam tak ada jalan luar. Jadi ada yang ambil langkah yang mudah, nak tutup hutang kad kredit, buat pinjaman satu lagi contohnya. What do and don'ts pada keadaan yang sangat sendat orang kata nak menampung hutang ni, Faiz? Nombor satu yang you perlu tahu adalah kadar pinjaman. Okey, kadar pinjaman dan juga tenure. Selalunya orang akan tengok tutup satu hutang dengan mengambil hutang lain adalah dari segi installment sahaja. So jadinya sekarang ni dia kena bayar RM2,000 sebulan tapi dengan mengambil satu overlap loan lah yang selalu kita dengar di sektor-sektor kerajaan. Sebab dia senang nak mendapatkan personal loan ya. So dia buat overlap loan, dia cuma bayar sekarang RM800 sebulan tetapi DP tenor tu akan ditingkatkan jadi sampai 100 bulan. Contohnya 100 bulan lebih kurang 8 tahun lah. So jadinya RM800 sebulan darab 100 bulan dia dah jadi RM80,000 kalau saya punya maths ni correct lah. Berbanding dengan contohlah RM2,000 tadi tu cuma untuk lagi 10 bulan saja, lagi 20,000 saja. So jadinya ramai orang tak sedar benda ni ya. Dia sebab bank bila dia nak buat bisnes dengan kita, dia are a profit making company. Memang dia tak akan rugi punya. Kalau dia rugi, dia tak akan buat bisnes tu. So jadinya dia memang sentiasa nak kita membayar lebih. Tak apa, itu dia punya hak lah. Tapi hak yang kita ada tu, yang kita selalu abaikan adalah kita dah buat silap satu, dah kena bayar RM2,000 sebulan, dah tak larat nak bayar. Apa kita buat? Kita pergi tutup dengan menggali lubang yang lebih dalam. Tapi masalahnya sebab kita tak ada ilmu tau. Kita tak tahu langsung tentang kadar pinjaman, tenure, sebenarnya tak susah pun. Kalau dah RM800 sebulan, darab 100 bulan, kita dah tahu lah berapa banyak kita kena bayar berbanding dengan apa yang ada. Tetapi kalau dah desperate ya, memang dah sakit tak nak bayar RM2,000 sebulan sebab apa-apa faktor lah. Termasuklah kena buang kerja tapi tak ada emergency fund. Semua benda ni adalah benda yang perlu dilakukan sebelum ni tapi tak buat. Sekarang ni nak buat silap lagi satu. So nampak dah buat dua silap. Satu tak buat persediaan kewangan, satu lagi bila dah masalah dia pergi gali lubang yang lebih dalam. Walaupun lubang tu bagi dia tak nampak. So dari segi itu nasihat saya adalah kena mengaku dah pernah buat silap dan kena mengaku apa yang you akan buat lepas ni maybe adalah silap lebih besar dan jangan buatlah. Dan selesaikan masalah yang RM2,000 sebulan tu dengan cara-cara yang lain. Okey, setidaknya malam ini Faiz membuka satu perspektif bahawa kalau ada masalah, selesaikan masalah, jangan gali lubang masalah yang lain. Buat sekarang itu kita bincang lagi selepas ini. Tapi Hafizi, mungkin kita dapat fahami situasi yang dihadapi oleh mereka yang muflis satu perkara, tapi mereka yang belum muflis, yang bakal muflis ini juga berada di satu peringkat keuangan yang cukup kritikal. Lambat bayar ansuran bulanan, kos sara hidup tinggi dan juga ketidaktentuan yang berlaku dalam tempoh pasca pandemik ini. Apa yang kita fahami realiti yang sebenarnya yang berlaku dan apa yang kita harapkan dapat dimudahkan dalam tempoh-tempoh yang mendatang? Ya, bagi saya realitinya adalah kebanyakan daripada bangsa kebankrapan ni adalah anak-anak muda. Kalau kita ikut statistik, 60% daripada mereka yang bankrupt adalah berumur daripada 25 ke 44 tahun dan ini agak merisaukan. Kerana apa? Kembali kepada pangkal bahawa pendidikan kewangan, literasi kewangan itu adalah agak kurang di Malaysia. Di sekolah kita tidak didedahkan dengan personal finance konsep. Di universiti juga subjek-subjek ini adalah satu yang optional, bukan wajib dan sudah tentunya untuk umur yang lebih rendah tidak pernah ada langsung satu pengenalan kepada erti duit tersebut. Kerana kita kena kembali kepada praktis yang dibuat di negara-negara maju. Contohnya di Sweden, kanak-kanak seumur awal 5 tahun dah belajar pasal konsep duit dan kalau ikut kajian yang dibuat oleh Universiti Cambridge pun erti duit tu sudah dikenali oleh kanak-kanak awal umur 4 ke 5 tahun. Jadi kita perlu ada satu pendekatan yang lebih mesra kepada literasi kewangan ini. Tetapi berbalik kepada soalan tadi, apa yang kita perlu lakukan adalah yang pertama, bagi saya AKPK perlu lebih agresif untuk memasarkan apa yang dikatakan sebagai satu konsep counselling ataupun advisory kepada mereka yang belum lagi bankrupt. Bukan saja bila dah bankrupt baru nak ada masalah kan AKPK. Jadi AKPK ini perlu lebih agresif dan perlu target kepada demografi yang paling banyak bankrupt. Dari segi konteks ini mungkin AKPK boleh lebih memperbanyakkan program-program yang lebih mesra media sosial seperti contohnya
dan perbanyakkan program-program yang lebih dekat dengan mereka yang lebih muda. Contohnya melalui program-program di internet, online course dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting juga adalah untuk kita mengelakkan lebih ramai lagi daripada mereka yang baru keluar universiti dan mendapat kerja untuk mengakses kepada bagi saya satu perangkat yang bahaya, iaitu buy now pay later concept. Dan program-program ini adalah tidak berada di bawah MP Bank Negara Malaysia. Dia tidak dikawal oleh regulasi sama seperti yang dikawal kepada credit card, bank-bank dan sebagainya. Dan ini bagi saya adalah berbahaya dan mereka perlu didedah dengan konsep ini seawal yang mungkin supaya mereka tidak terjerumus kepada satu pinjaman yang berganda-ganda, ya. Kerana bila kita ada outstanding debt dengan satu provider BNPL, provider BNPL yang lain tidak akan mengetahui berkenaan dengan apa yang berlaku dengan satu provider yang lain. Jadi bagi saya ini adalah satu yang perlu dikekang dari segi polisi lah. Tapi Hafizi, mungkin kita memberikan satu gambaran untuk anak muda dewasa ini. Apabila kita keluar universiti, perkara pertama yang kita perlukan ialah kereta. Jadi kita buat pinjaman untuk kereta. Kedua, dah ada kereta, nak makan restoran ataupun kita nak mungkin dapat lifestyle yang sedap sikit untuk Instagram dan juga TikTok, kita berbelanja dan perlukan credit card. Dan rentetan itu akan berlaku dengan tanggungan hutang yang lain. Situasinya begitu di kalangan anak muda. Jadi tidak adakah satu yang boleh melindungi mereka ataupun stop mereka daripada melakukan perkara-perkara yang sedemikian? Dan juga apa sebenarnya situasi low hanging fruit yang kita sebenarnya tidak sedari yang boleh kita lakukan? Okey, dari segi low hanging fruit tu memang susah untuk kita lakukan lah, kerana apa yang kita perlu tahu kan bahawa produk-produk ini telah pun ada di pasaran. Jadi apa yang kita perlu lakukan mungkin untuk mengetatkan lagi syarat-syarat untuk mendapatkan low hanging fruit in the sense easy access of credit. Kerana kita tengok walaupun macam Zul katakan tadi mungkin ada yang ambil hutang untuk membayar melalui credit card dan kereta sebagainya, tetapi yang paling tinggi faktor kebankrapan adalah hutang peribadi, hutang personal loan. Jadi 41%. Jadi kita kena meletakkan syarat yang lebih ketat untuk apa hutang-hutang peribadi ini diambil dan adakah hutang-hutang ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan sebagai pendapatan bulanan kepada peminjam-peminjam ini. Bagi saya itu yang paling mudah untuk dilakukan buat masa kini, kerana hutang peribadi ini ada banyak jenis-jenis produk dan dengan adanya BNPL situasi ini menjadi lebih buruk, kerana kalau tak dapat hutang peribadi boleh pergi kepada BNPL untuk menanggung lifestyle cost yang kita katakan ini. Dan sebenarnya tawaran-tawaran itu sangat menarik kadang-kadang kalau kita lihat apa yang mereka akan dapat apabila mereka sign pada satu perkara perjanjian dan sebagainya. Tapi dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini juga Perdana Menteri ada mengumumkan bahawa warga negara ataupun mereka yang digelar ataupun diisytiharkan sebagai muflis diberi peluang kedua. Dalam hal itu, ini berkaitan dengan penggubalan dan juga merancang untuk pindaan Akta Insolvensi 1967 bagi memulihkan mereka yang muflis diisytiharkan atau dibebaskan secara automatik dalam jangka masa yang singkat. Saya nak tanya dengan tuan pegom kita terlebih dahulu. Mungkin kalau bagi anak muda mereka kata, oh muflis tu mungkin tak ada masalah besar tetapi kerana mungkin mereka tidak perlu menanggung hutang dan sebagainya. Tapi situasinya itu, masa depan dan juga gambaran apabila anda bergelar muflis, apa kepayahan itu? Kalau kita mulakan dengan lebih sangat-sangat asas dalam perbincangan kita ini, apa impaknya kepada kita seseorang apabila diisytiharkan muflis? Okey, baik. Assalamualaikum Zul dan panelis yang lain. Okey, situasi apabila berlakunya perintah kebankrapan, seseorang tu diisytiharkan muflis, dia tak boleh anggap sebagai dia tu macam nanti kemudian hari dia dibebaskan lah. Tak sedemikian. Dia banyak di bawah Akta Insolvensi 1967, pelbagai sekatan-sekatan lah. Antaranya dia tidak boleh berniaga, menjadi pengarah syarikat, akaun-akaun bank akan dibekukan, tak boleh keluar negara dan juga tidak boleh menjawat jawatan-jawatan tertentu seperti dalam persatuan, pertubuhan dan sebagainya. Kalau ahli parlimen pun itu syarat yang ketat lah, tidak boleh diisytiharkan bankrupt. So banyak sekatan-sekatan di situ. Even kalau nak mulakan tindakan perundangan pun dia perlukan sanksi ataupun kebenaran daripada mahkamah ataupun Jabatan Insolvensi. Banyak sekatan di situ. Tapi yang saya lihat kebanyakan orang muda mereka tak nampak. Satu adalah isu literasi kewangan lah. Keduanya literasi perundangan itu sendiri. Mereka tak nampak dari sudut perundangan ni apa kesan dari segi undang-undang. Mungkin sebab ada anak-anak muda ni bila terima saman, ini belum cerita prosiding kebankrapan lagi. Dia terima saman dia buat tak indah saja.
ada yang tak datang ke mahkamah, kemudian ada yang tak kemaskinikan alamat masing-masing. Jadi bila ada serahan saman oleh pihak bank ataupun pemilik hutang yang lain, maka mereka hanya berdiam diri ataupun tidak tahu berkenaan prosiding tersebut. Dan akhirnya bila cucuk ke ATM tiba-tiba dah akaun dah dibekukan. So itu agak-agak terlambat. So kalau mereka celik undang-undang, so pelbagai orang kata strategi ataupun kaedah yang boleh dilakukan sebelum mereka ni dihukum sebagai bankrupt. Jadi kesan penal ataupun kesan hukuman perintah kebankrapan ni agak-agak besar lah sebenarnya. Tak boleh dianggap sebagai satu yang agak remeh ataupun diambil mudah lah. Apa kes yang Cik Izzy selalu jumpa, terutamanya anak-anak muda yang berdepan dengan saman daripada syarikat keuangan? Apa perkara yang paling asas sekali bila mereka kata saya ada masalah ini? Apa masalahnya tu? Kebanyakan yang kalau kes-kes saya juga ada bertindak bagi pihak banks dan pemilik hutang. Kadang-kadang kita nampak kes-kes ni kebanyakannya melibatkan, kalau orang muda selalunya melibatkan isu lifestyle lah, gaya hidup dan sebagainya. Itu antara pinjaman kredit kad, pinjaman kenderaan. Walaupun gajinya agak sedikit tapi ingin berbelanja lebih ataupun memiliki kereta yang mewah dan sebagainya. So perbelanjaan itu tidak setimpal dengan pendapatan. Jadi itu satulah mungkin dari segi decision ataupun keputusan membuat keputusan kewangan itu telah terkhilaf ataupun silap. Namun apabila dibawa kes ke mahkamah, kebanyakan orang muda ni mengambil sikap tidak peduli sikit. Kalau usia yang 40-an, mereka ni mungkin akan hadir jumpa peguam, ataupun kalau tidak mampu membayar peguam mungkin merujuk kepada klinik-klinik bantuan guaman, Jabatan Bantuan Guaman ataupun AKPK seperti Saudara Hafizi cakap. Tapi mereka mengambil sikap tidak menutup laluan ataupun hubungan komunikasi dengan pihak peguam dan sebagainya, dan mengambil tindakan berdiam diri saja, tidak hadir ke mahkamah. Jadi proses untuk mahkamah pun kalau dah pemilik hutang tunjukkan segala bukti dan sebagainya, agreement, kontrak dah dimetrai dan sebagainya, maka mahkamah perlulah membuat keputusan. Maka penghakiman akan diberikan memperakukan hutang tersebut, dan kemudian adalah tindakan kebankrapan. Ini pun kalau melebihi jumlah 100,000 lah. Dan, kebanyakannya isu-isu hutang kredit kad, kemudian dia dah buat consolidation, penyatuan menjadi personal loan. Tapi apabila hutang tu terlampau banyak sangat, dah tak mampu ditangani dan pendapatan mungkin tidak meningkat, ada juga faktor yang hilang pekerjaan dan sebagainya, maka akhirnya mereka berdepan dengan situasi kebankrapan. Itu agak menyedihkan lah. Berapa banyak hutang kredit kad yang paling besar yang Cik Izzy pernah handle kesnya? Kadang-kadang because mungkin masa yang saya tengok adalah masa dibankruptkan tu mungkin 100,000 lebih. Tapi itu adalah satu pemilik hutang. Satu pemilik hutang yang memfahamkan petition untuk membankruptkan seseorang tersebut lah. Tapi apabila dia dibankruptkan, maka ada pemilik hutang lain yang akan memfailkan borang-borang bukti hutang yang lain, maka dia boleh menjadi ratusan ribu. Dan bila dia bankrupt, bukan sahaja creditor, orang kata personal bank dan sebagainya, tapi dia melibatkan semua jenis hutang dia. Hutang rumah, hutang dan lain-lain. Dan bukannya terhad kepada institusi kewangan. Syarikat-syarikat yang lain boleh juga menuntut hutang, memfailkan borang bukti hutang dan sebagainya. Jadi dia akan, apabila dia bankrupt, dia akan terdedah untuk menyelesaikan kesemua hutang-hutang yang dia ada lah. Faiz, mungkin kita tak nak sampai level bankrupt itu kalau kita ada 3 hutang kredit kad, satu personal, satu loan rumah, satu loan kereta, dan kita suntuk sangat nak bayar. Apa bantuan yang ada selain daripada Along? Kerana ada yang ambil jalan singkat pergi Along juga. Tapi apa sebenarnya yang kita boleh lihat kepada jalan keluar? Kita sebut AKPK, tetapi ramai anak muda takut nak pergi AKPK sebab nanti dia tak boleh buat loan dan sebagainya. Ada pemikiran-pemikiran suntuk yang berlaku. Apa solusinya? Sebenarnya kalau hutang macam mana pun dengan dalam institusi dan juga akta-akta yang berkaitan dan juga kemudahan keuangan yang kita tawarkan di Malaysia ini, ada lagi jalan-jalan keluar yang lain. Apa dia Faiz kalau kita dapat bantu mereka? Okey, saya nak berbalik kepada AKPK jugalah. Sebab ramai orang salah faham. AKPK ni dia ada 3 services. Satu education, satu nasihat, satu lagi yang orang takutlah, consolidation. Di mana kalau kita ambil dia punya servis yang consolidation tu, memanglah akan ada tagging dekat dalam SECRIS, dan mana-mana institusi kewangan yang saya tahu SOP dia adalah kalau ada tagging AKPK dekat mana-mana loan, jangan sentuh kes ini. Memang baguslah. Dah
kalau dah ada masalah dengan untuk membayar hutang, kenapa nak ambil hutang baru? Dan pada pendapat saya, memang betul. Kalau dah consolidate loan tu dah macam separuh bankrupt. Macam sekatan tu ada banyaklah dari segi untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi separuh bankrupt lebih baik daripada full bankrupt. Maknanya ada orang dia takut sangat nak pergi AKPK, dia tunggu sampai dapat satu surat saman. Dapat je surat saman, AKPK dah tak nak sentuh kes tu. Tak nak sentuh you lah. So jadinya sebelumlah kita berbalik kepada education ya. Ni macam nak bantu AKPK sebab mereka pun sebenarnya berjuang untuk dia ada marketing lah untuk memperjuangkan dia punya services. Maknanya sebelumlah sampai ke bankrupt tu, tolonglah approach 1, 2 dan 3 services dia supaya kita tak jatuh sampai ke sana lah. Dan Along ni, kalau cakap pasal Along hutang-hutang Along ni dia bukan di bawah purview AKPK ataupun Bank Negara pun. So kalau kita banyak hutang-hutang personal loan, kereta dengan rumah. Okey, personal loan dengan kereta ni tak boleh bayar sebab dia punya kadar pinjaman dia tinggi, pergi ambil Along. Kalau bahasa kasarnya, tindakan kurang bijak lah sebab kita daripada berhutang dengan institusi yang berdaftar di bawah purview Bank Negara, kita pergi ambil pula satu hutang dengan Along untuk selesaikan masalah-masalah yang tak payah. Kita berbalik kepada AKPK. Itu dah teruk sangatlah. Tapi macam saya cakap tadi, macam semua panel-panel dah cakap jugalah, education kewangan ni dia bukannya dah susah baru nak start buat. Tak boleh. Contoh-contoh benda-benda macam nak simpan emergency funds. Dulu saya akan cakap 3 minimum 6 okey. Tapi itu sebelum pandemik. Bila pandemik berlaku, saya nampaklah ada orang 1 tahun, 2 tahun terutama sekali kalau kerja-kerja dekat airlines tak ada kerja, susah dapat kerja, lambat dapat gaji semua. So sekurang-kurangnya 12 bulan up to 2 years liquid asset yang you kena ada di tangan you, dan depending on you kerja apa jugalah. Kalau you kerja airlines lah, okey hati-hati sikit lah, maybe kena banyak sikit. Kalau kerja kerajaan, selamat sikit, maybe tak perlu sampai 2 tahun punya liquid, tetapi benda itu tetap kena ada. So jadinya orang selalunya bila dia dah susah, dia kata macam sekarang ni dia nak keluarkan pengeluaran apa dia panggil tu, BSP lah. Kalau boleh nak sebut wang persaraan. Tapi dia keluarkan itu, dia punya alasan dekat dalam komen-komen YouTube, TikTok semua yang marah-marah tu, semua akan cakap dia ada banyak hutang. Tetapi pernah tak dia fikir, yang ambil hutang tu adalah diri dia juga. Yang waktu nak sign hutang tu, kena fikir senang sebelum susah, kaya sebelum miskin. So maknanya whatever kerja yang kita ada sekarang ni, tak kisahlah kerja dengan company kecil ke, company besar ke, kan sekarang ni banyak, kalau kita cakap pasal tech sector dia punya gaji memang besar and tech is very good. Tetapi bila something happen, satu company nak buang pekerja dia, yang lain semua nak ikut sekali. So dah tak ada apa-apa yang dijamin. Even buat bisnes pun tak ada jaminan. So jadinya bila kita dah senang sekarang ni, kita nak sign the loan document, kena fikir, ada tak kemungkinan yang kita tak akan senang? Memang akan ada. Cuma persoalan dia adalah bila. So bila benda tu berlaku, takkan kita nak susah selamanya lah. Ada tak buffer selama 1 tahun, 2 tahun? So berbalik kepada soalan Zul dua-dua benda kena buat. Satu, kena aware dan memang ada bantuan daripada AKPK dan juga badan-badan lain jugalah yang boleh bantu kita untuk settlekan hutang, tetapi jangan pergi kepada Along. Nombor 2 adalah sebelum ambil hutang tu, starting from now lah. Kalau baru start sekarang nak sedar, starting from now kena tahu bila sign the document dengan bank memang akan nakkan keuntungan dia. Kalau tak boleh bayar dan kita yang akan susah, jadinya kena berhati-hatilah. Dan itulah pentingnya celik kewangan, celik juga perundangan. Tapi Hafizi, kalau kita melihat kepada apa yang dicadangkan oleh Perdana Menteri untuk mereka yang diisytiharkan muflis diberikan peluang kedua dan juga pindaan Akta 1967 itu. Tapi itu bukan kerja mudah juga. Itu akan mengambil masa yang panjang. Itu belum masuk lagi dengan polemik politik untuk menegakkan benang yang basah dan sebagainya. Pada pandangan Hafizi, apa impaknya? Apa yang perlu ditekankan dan juga bagaimana rakyat juga perlu bangkit untuk memastikan bahawa Akta Insolvensi ini dapat digubal dan juga dipindah dengan sebaik mungkin dengan keperluan dengan terma yang ada pada hari ini? Ya, yang pertamanya berkenaan dengan mereka yang akan dibebaskan daripada status muflis. Kita kena fahamkan ada yang jatuh muflis sebab mereka menjadi penjamin kepada mereka yang banyak hutang. Itu satu. Yang satu lagi memang yang ada banyak hutang lah. Tapi hutang ni ada yang hutang kecil dan hutang yang besar. Jadi bagi saya pengenalan dasar melalui pemindaan kepada Akta Insolvensi ini adalah
dikhususkan kepada mereka yang tidak semestinya mempunyai hutang terlampau besar disebabkan lifestyle inflation, tetapi mungkin menjadi mangsa kepada mereka yang mempunyai hutang-hutang yang lain. Itu satu. Yang keduanya, mungkin mereka ini sebelumnya tidak pun hutangnya adalah terkawal, tetapi disebabkan pandemik, hutang itu menjadi tidak terkawal dan kesannya walaupun jumlahnya kecil tetapi mereka tidak dapat bayar kerana pada awalnya kita kena fahamkan bahawa ada daripada mereka ini tidak pun mempunyai gaji yang cukup, mengambil hutang untuk membayar kos yang meningkat, tak ada pekerjaan disebabkan COVID sebagainya, dan akhirnya mereka jatuh muflis kerana mereka tidak mampu untuk kembali semula kepada status awal mereka. Jadi bagi saya pengenalan pemindahan ini adalah dikhususkan untuk kes-kes tersebut dan bukannya untuk mereka yang berbelanja dengan mewah dan berbelanja berlebihan, ya. Itu satu. Yang keduanya, saya nak sentuh bahawa walaupun seseorang itu telah dilepaskan status muflis, ada juga daripada kalangan mereka yang sebelumnya itu pun memang ada masalah dengan kawalan kewangan lah. Jadi kita perlu berhati-hati untuk polisi ini dilaksanakan. Belum ada perincinya lagi daripada menteri. Jadi saya pun tidak dapat komen macam mana perkara ini boleh dilakukan. Tetapi bila dilakukan, saya berharap mereka yang dilepaskan status muflis itu diberikan pendidikan yang secara berterusan, tidak terlambat, dan diberikan nasihat sekiranya mereka masih mengalami masalah kewangan dari semasa ke semasa. Kerana kita perlu fahamkan bahawa 130,000 ni adalah jumlah yang besar. Tetapi daripada jumlah 130,000 masih ada lagi separuh 130,000 yang masih mempunyai masalah hutang yang mereka tidak dapat selesaikan walaupun dengan adanya pemindahan undang-undang ini. Tetapi saya juga berharap bahawa walaupun kita ada pemindahan akta insolvensi ini, tetapi dalam masa yang sama juga ada satu mungkin pengenalan dasar baru bahawa kita juga boleh mencagarkan kita punya wang persaraan EPF untuk mendapat hutang baru. Jadi polisi ini adalah berbahaya sekiranya orang yang mapukan hutang ini mendapatkan hutang ini dan dijadikan sebagai hutang baru, dan kalau tidak bertanggungjawab untuk menguruskan hutang baru ini, saya risau bahawa wang persaraan EPF mereka juga akan ditarik oleh bank dan akhirnya mereka jatuh muflis sekali lagi dan wang EPF mereka juga akan hilang. Walaupun sebelum ni wang EPF mereka tidak tersentuh, tetapi dengan adanya polisi ini wang EPF juga lesap. Jadi sudahlah muflis, tapi dalam masa yang sama juga wang persaraan pun tak ada. Jadi ini adalah satu realiti yang kita kena bincang bersama sebagai rakyat, dan bagi saya perlu ada perincian yang lebih oleh pihak kementerian dan mereka yang berwajib. Situasi yang cukup menyeramkan, gali lubang, tutup lubang, dah jatuh di tipe tangga, tapi daripada segi perundangan juga. Mungkin kita nak tanya orang perundangan juga. Hizri, apa yang perlu ada dalam pindaan Akta Insolvensi 1967 itu? Tapi dalam masa yang sama juga saya tertarik untuk kita melihat betapa pentingnya akta-akta sebegini disesuaikan dengan perkara-perkara dan juga pakej-pakej keuangan yang mungkin juga menjerat masyarakat seperti buy now pay later dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara itu tidak dipandang secara menyeluruh dan itu yang berlaku dalam situasi pada hari ini. Hizi, komen sedikit. Okey, baik. Berkenaan pindaan atau insolvensi ni, dia bukanlah semudah yang kita sangkakan lah. Okey, kalau kita tengok dari segi pindaan ni, kalau bankruptcy threshold ambang kewangan, kalau kebankrapan dahulunya 30,000. 2017 telah dinaikkan, kerajaan menaikkan ke 50,000. Jadi berikutan pandemik, maka banyaknya isu hutang, maka dinaikkan sekali lagi pada 2020 ke 100,000. Tapi saya tak rasalah pindaan kali ini akan menaikkan lagi ambang tersebut. So nilai ambang ataupun threshold itu akan kekal 100,000. Namun pindaan yang akan dibuat adalah lebih kepada nak mudahkan orang-orang yang mungkin hutangnya kecil, 50,000 ke bawah, ataupun mengalami sakit yang agak uzur yang agak berat, usia dah lanjut 70 tahun dan seumpamanya, ataupun mereka yang bankrupt ni dalam kategori OKU, mungkin terlibat dalam kemalangan dan sebagainya. Jadi ini adalah fokus kerajaan untuk membuat pindaan tersebut. Tapi satu benda yang kita perlu ingat adalah undang-undang insolvensi ataupun kebankrapan ni bukan hanya untuk melindungi orang yang bankrupt ataupun si bankrupt sahaja. So undang-undang kebankrapan ni ada 3 benda. Satu, menjaga kebajikan ataupun kepentingan si bankrupt, menguruskan hutang-hutang dia supaya dapat keluar dengan segera daripada kebankrapan. Kedua dia adalah untuk menjaga kepentingan pemiutang-pemiutang, untuk memastikan aset-aset si bankrupt ni diuruskan, dijual ke liquidate dan sebagainya, hasilnya diagih-agihkan kepada pemiutang supaya ada sedikit pembayaran diterima oleh pemiutang. Dan ketiganya adalah untuk melindungi orang awam. Ada juga orang yang sengaja meminjam
dan dibiar dirinya di bankrupt tak apa, tapi itu adalah macam scam, penipuan dan sebagainya. Jadi kita juga perlu tengok di sudut tersebut lah. Jadi pindaan ni saya setuju dengan statement ataupun kenyataan YB Menteri Datuk Seri Azalina bahawa perlu ada sesi libat urus dengan pemegang taruh. Because kita nak buat pindaan bukan hanya melihat kepada sudut kebajikan. Yes, kita agree nak bantu keluarkan seramai mungkin daripada kebankrapan, namun kita juga perlu yakinkan industri dan juga pemegang taruhan yang lain lah. Kalau tak, efek atau impact dia mungkin dianggap main-main saja. It's like a mockery saja. Prosedur kebankrapan lepas 3 tahun, 5 tahun dah boleh bebas, boleh buat hutang baru. Jadi benda tu satu persepsi ataupun mesej yang salah kita sampaikan kepada masyarakat. Dan mungkin impak dia juga because bila diambil mudah sangat pelepasan kebankrapan sebegitu mudah, maka pihak-pihak bank akan mengetatkan syarat-syarat kelulusan. Jadi ini juga akan memberi tekanan kepada orang-orang lain yang mungkin belum lagi membuat pinjaman, tapi akibatnya agak besar lah. Jadi bagi saya pindaan akta insolvensi ini perlu dibuat secara menyeluruh. Kerangka dia untuk membantu Jabatan Insolvensi membantu pentadbiran orang yang bankrupt ni. Kalau sampai 260,000 pegawai-pegawai insolvensi pun asing kepenatan jugalah. So kita perlu kurangkan untuk memastikan pentadbiran pengurusan tu ada lebih efisien, lebih sistematik. Saya rasa ada juga cadangan pindaan ada untuk penggunaan teknologi maklumat dan sebagainya. Itu semua adalah satu yang baiklah. Tapi akhir sekali pindaan tersebut mestilah mengambil kira keseluruhan ekosistem kewangan tu. Dia tak boleh hanya untuk memihak Satu saja. Satu saja. Okey, tapi saya suka apabila kita menyebut mengenai peluang kedua. Kalau kita cerita pasal hutang ni, peluang kedua ni macam pintu kebebasan, walhal sebenarnya tidak. Faiz mungkin dapat membantu kami. Sekiranya kalau dah selesaikan hutang RM1,000 tu, adakah bermaksud kita boleh buat hutang lagi? Apa peluang kedua yang dimaksudkan itu? Kadang-kadang kita belajar daripada kesilapan membuat pinjaman, membuat pengurusan keuangan. Tapi ramai juga yang tak belajar. Bila dah selesai hutang kad kredit satu, ada offer yang baru dan juga menawarkan hadiah lebih lumayan. Jadi, apa indikasi kita untuk peluang kedua ini dan juga menguruskan keuangan yang lebih baik? Kerana dalam masa yang sama, kalau bagi orang muda, kalau hutang tu dah selesai, mungkin dia dah masuk dalam tempoh fasa waktu dan juga kehidupan yang berbeza. 35 tahun, 40 tahun dan juga tuntutan juga berbeza-beza. Peluang kedua, definisi yang lebih aman sepatutnya apa, Faiz? Untuk jawab soalan ni, saya nak berbalik kepada pengeluaran EPF yang sebelum-sebelum ini. Macam saya cakap tadi lah, saya punya audience punya feedback datang daripada ruangan komen. Ramai yang marah bila saya bercakap against pengeluaran EPF yang bersasar yang baru ini. Alasan mereka adalah banyak hutang. Duit kita dan banyak hutang. Tak ada masalah, okay? Kalau berhutanglah. Tetapi sudah ada pengeluaran yang banyak sebelum ini. Jadi persoalan saya adalah, di manakah duit yang dikeluarkan tu diletak di mana? Jawapan mereka adalah jangan kacau sebab itu duit kita. So nampak tak? Manusia memang macam ini. Kenapa diorang beli kereta sebenarnya? Kereta, aksesori, tayar. Tapi tak apa. Dia kata tu hak dia. Okey, tak apa. Saya nak bagi tahu mereka, kenapa EPF membenarkan pengeluaran? Dia ada pengeluaran. Pengeluaran untuk hutang memang ada. Sentiasa kita boleh keluar. Ada 3. Satu, pengeluaran untuk beli rumah 10% tu. Satu lagi adalah pengeluaran untuk mengurangkan baki pinjaman rumah, hutang. Lagi satu adalah pengeluaran untuk membayar installment rumah, hutang juga. Tetapi nampak tak kenapa EPF pilih hutang untuk rumah sahaja? Lepas tu kalau kita ada satu pengeluaran untuk rumah tu saja, kita tak boleh keluarkan untuk rumah lain. Kita ada 2-3 rumah, tak boleh. Untuk satu saja sampai hutang tu habis, lepas tu kita beli rumah lain, tu boleh. Kita boleh transferkan pengeluaran yang banyak-banyak ni kepada rumah yang nombor 2, tapi selepas rumah pertama tu sudah habis bayar, sudah habis jual, sudah habis semualah, refinance tak boleh lah. Tetapi kenapa EPF pilih rumah saja? Sebab rumah ni adalah illiquid. And then selalunya kita beli rumah untuk kita duduk, kita penggunaan sedia ada. Maknanya kalau kita bayar hutang rumah tu, kita pay equity ke atas rumah tu naik. Ialah hutang kita, liability kita dengan bank ke atas rumah tu yang dicagarkan kurang. Jadi equity kita ke atas rumah tu meningkat, termasuklah dengan harga rumah yang insyaAllah akan meningkat. So tak ada masalah bila kita nak mengeluarkan duit EPF untuk bayar hutang rumah. Okey, tapi selalunya
bila I tanya tadi, duit yang dikeluarkan tu sebenarnya adalah atang encik punya soalan lah. Sebenarnya mereka semua ni ada jawapan dia. Kadang-kadang, yalah bila duit tu masuk dalam tabung satu ekonomi keluarga dia, okey, dia kata dia bayar hutang kad kredit. Okey, memang betul dia bayar. Tapi tangan sebelah kiri, dia pergi ambil kad kredit baru. Macam Cik Zul cakap, dia pergi ambil hutang baru. So dekat situlah masalahnya bila kita tutup satu hutang, tapi ada masalah lain kita pergi ambil hutang-hutang lain. So, jadi kalau kita nak tahu nak buat benda ni, paling senang adalah kena duduk dan buat perancangan kewangan. Tetapi perancangan kewangan ni kena datang daripada hati. Dia tak boleh perancangan kewangan yang datang daripada orang, minta maaf ya, orang yang menjual. Okey, waktu pandemik tu saya perasan ya, banyak sangat iklan-iklan tentang servis-servis kewangan. Okey, tak ada masalah insurans ke, unit trust ke, tak ada masalah. Tetapi niat mereka bukanlah sangat, okey, prioriti orang yang menjual ni dengan prioriti orang yang menasihat adalah dua benda berbeza. Kalau menjual based on commission selalunya, lagi banyak dia jual lagi baik dia dapat. Bukan nak kata mereka ni jahat, tetapi kita sebagai pengguna kita kena tahu, okey, nasihat dia adalah untuk dia ada dia punya interest lah. Nasihat saya punya kepentingan adalah untuk jaga kewangan. So dari segi itu, kalau kita dah ada kesedaran diri ya, dah keluarkan duit EPF banyak-banyak, dah settlekan hutang-hutang yang susah lah waktu pandemik tu, janganlah ambil hutang baru. Tapi cakapnya memang amat mudah. Tapi cuma bila nak praktiskannya, apa yang saya nampak lah, bila kalau ada pengeluaran yang ada sekali tu, yang pertama sekali tu, kalau tak salah I citra rasanya dia pengeluaran sedikit demi sedikit untuk 6 bulan. What happen is bila pengeluaran tu dibenarkan untuk buat pembayaran hutang-hutang, so orang yang ada ni, yang tak perlukan duit tu pun, dia ada akses. So dia pergi pakai duit tu untuk belanja tempat lain. Dia bukan dia simpan duit tu. Kalau nak kata simpan, dah baik-baiklah duit tu duduk dekat dalam EPF. Tetapi dia keluarkan juga dengan alasan untuk membelanja. Kenapa dia boleh belanja? Sebab dia rasa dia kaya. Dia maybe tak kena buang kerja pun. Tapi sebab dia dapat duit ekstra, kaya pula lah bulan ni dengan untuk 6 Rasalah bulan. kawan kita. Lepas tu dia akan berbelanja. Itu masalah dia memang datang daripada hatilah, Cik Zul. Tapi kiranya adakah bebas hutang tu adalah sesuatu yang boleh berlaku sebenarnya? Sepatutnya bila umur dah dekat ya, Berdekat berapa julat umur itu? makin dekat ke persaraan. Persaraan tu maknanya kita dah tak nak kerja ataupun tak boleh kerja. Kalau cakap pasal kerajaan, ada time limit dia lah. Kalau kita cakap pasal swasta, sampai tahap kita dah tak nak kerja, tetapi kena ingat ya, bila bersara sebagai swasta ni tak semestinya tak bekerja. Ada orang dia akan manage lah dia punya persaraan. Dia akan buat kerja part time sikit-sikit. So jadinya, tapi dah namanya pun part time, dah namanya bersara. So tak actively working. So maknanya amount yang you dapat waktu bersara yang separuh bersara tu tak sama dengan amount yang you dapat waktu you actively working. So selagi you makin mendekati tempat tu, that point, you dah kena kurangkan, you kena shed you punya liability, termasuklah hutang-hutang. Sebab itulah hutang rumah sampai umur berapa? 70 tahun. Adakah patut kita berhutang sampai umur 70 tahun? Memanglah tidak. Sepatutnya dah dekat tu, umur dah 40 tahun dah bimbang sikit, 45 tahun dah bimbang sikit. Dah buat scheduling untuk bayar extra, bayar capital repayment supaya by the time kita umur 50, 55, hutang rumah sekurang-kurangnya dah habis. Hutang kereta tu kalau ada pun sikit-sikit lah sampai umur 56, 57. Jangan, kalau boleh jangan ada hutang. Itu yang kita patut nak. Terutama sekali untuk anak-anak muda, sebab benda ni jauh lebih mudah dibuat waktu kita muda. By the time kita umur 50, kita tengok kawan-kawan kita dah senang, kita pula dah dekat retirement. What will happen ya? Kita akan cuba buat benda yang bukan-bukan. Contohlah ya, masuk scam-scam. Betul? Sebab bila kita desperate, kita punya judgement tu salah. So bila ada orang akan kata, masuk RM10,000, boleh dapat RM1,000 sebulan untuk 10 bulan. Kalau kita orang yang bertenang ya, kita tahu ini scam ni. Sebab nak dapat nak dapat 10% per month tu, nak dapat per year pun macam susah jugalah. Kalau EPF pun 5%, kalau ASB pun 4 lebih. Ini nak bagi 10%, guaranteed tak rugi. Kita dah tahu itu scam. Tapi kalau kita desperate dekat situlah tu, desperate ni boleh datang sekali dengan umur. Makin tua kita, makin tahu kita dah nak retire, makin itulah kita akan jadi lebih desperate. So lagi senang mula daripada muda. Itulah yang saya selalu cakapkanlah kepada anak-anak muda ni. Tapi apabila kita cerita pasal KWSP, kita cerita pasal hutang, anak muda tidak akan rasa mereka tua.
kerana mereka muda. Saya pun pernah rasa pada keadaan begitu dahulu, tapi selepas 10 tahun saya rasa saya tak muda sangat lagi dan hutang tu masih lagi banyak. Jadi Hafizi, kalau kita dapat cerita, anak muda, saya sukalah orang cerita anak muda ni berfikiran luas dan juga kritikal, tetapi dalam masa sama gaya hidup masih lagi menghambat dan juga sering menjadi satu faktor yang utama. Dan kalau kita cerita mengenai polisi dan juga advokasi untuk financial literacy, kadang-kadang ini kurang seksi. Adakah itu betul? Ataupun kita perlukan juga anak muda yang sebenarnya ada style mereka sendiri untuk ada aim bebas daripada segi hutang dan sebagainya? Apa yang kita boleh buat lagi sebenarnya? Dimulakan daripada awal. Ya, bagi saya kalau kita bincang pasal anak muda ni, kita mula daripada 18 ke atas lah bila waktu kebanyakannya dah mula boleh bekerja. Dan bagi saya kalau kita lihat trend kepada pembelajaran atau pendekatan kepada anak muda, dia lebih dekatkan mereka adalah melalui media sosial. Tapi dari segi memberi nasihat kewangan ataupun dari segi inisiatif yang dilakukan AKPK, kebanyakannya tidak menarik untuk orang-orang muda tertarik dengan apa yang mahu diajarlah atau didedahkan. Jadi bagi saya pendekatan tu harus diubah dan tidak boleh lagi contohnya badan-badan yang patut menasihati ini berdiri di tepi menunggu untuk seseorang datang membawa masalah. Tetapi apa yang mereka perlu lakukan adalah untuk menjadi lebih agresif untuk memberi tahu dan memaklumkan dengan cara yang lebih menarik bahawa kalau kita tak buat macam ni, ini adalah risikonya ABC. Seperti mana yang kita lihat sekarang bahawa ada banyak produk yang menawarkan untuk kita menyimpan dan melabur, dan gambarannya adalah bila kita menyimpan dan melabur, kita boleh dapat sebanyak ini dalam masa tahun sebanyak macam ini. Jadi kalau kita buat macam tu untuk mengelakkan kejadian kemuflisan juga adalah bagus, dan kita perlu ambil inisiatif-inisiatif yang lebih menarik dari segi psikologi dan dari segi attention span oleh anak-anak muda ini. Dan perkara ini bukan sahaja perlu dilakukan dari segi platform base ya, tapi juga secara outreach di luar sana, kerana kita perlu tahu bahawa ada juga daripada kalangan yang muflis ini, walaupun dalam kalangan anak muda, yang tidak semestinya terlalu terkait dengan permainan di internet. Jadi perlu ada satu outreach yang lebih juga mesra kepada mereka yang tinggal di kawasan separa bandar, mereka yang tinggal di kawasan luar bandar, mereka yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, dan mereka juga yang mungkin tidak pernah bekerja tetapi membuat kerja sambilan dari semasa ke semasa. Mereka juga ada satu credit score bagi saya. Jadi approach untuk mendidik itu perlu diluaskan lagi, dan bagi saya juga perlu mesra kepada demografi yang kita mahu tarik. Bukan saja semestinya golongan muda yang tech savvy, tetapi juga golongan muda lain yang kita tidak nampak dari luar bubble yang kita ada di Kuala Lumpur atau Lembah Kelang ini. Tapi Hafizi, adakah kita ada jaringan keselamatan keuangan dan juga polisi yang mungkin memberikan amaran sebelum kita sampai ke satu tahap keuangan kita yang begitu mendesak? Adakah kita benar-benar dilindungi? Kita ada banyak akta yang sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu sebenarnya. Apatah lagi anak muda apabila mereka start berhutang. Tapi adakah kita benar-benar dilindungi daripada segi polisi dan juga daripada segi perundangannya itu, Hafizi, kalau setakat ini daripada pengamatan? Ya, dari segi perundangan dan struktur yang sedia ada, memang kita ada untuk memastikan bahawa kita tidak terjerumus kepada kemuflisan. Tetapi apa yang saya risaukan adalah produk-produk yang tidak mendapat regulation daripada contoh Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security. Bukan saja kita bercakap berkenaan dengan perbelanjaan ya, tetapi juga pelaburan contohnya. Jadi ada banyak produk-produk ini adalah produk yang tidak mendapat regulation seperti BNPL contohnya, ataupun produk-produk pelaburan yang daripada luar negara, dan orang-orang muda letakkan duit dan bila syarikat-syarikat tersebut tersungkur, hilang sekali duit-duit kita. Jadi bagi saya safety net ni perlu ditambah baik dari semasa ke semasa, lebih-lebih lagi dengan produk yang ada dari luar negara, produk-produk baru, produk yang menggunakan teknologi, dan produk yang tidak semestinya menggunakan capital daripada bank-bank yang tradisional ya. Kita ada syarikat-syarikat fintech contohnya. Dan perkara ini perlu dilihat dengan lebih khusus dan perlu cepat, dan tidak hanya bergantung dengan apa yang ada lah, kerana sudah tentunya tidak cukup seperti yang kita dapat lihat daripada BNPL saja contohnya. Okey, Hizri, mungkin dapat ditambah juga, akhirnya
undang-undang bukan saja untuk menghukum tapi undang-undang juga untuk melindungi termasuk kepada mereka yang bermasalah. Tadi kita tahu mereka dah berhutang, seringkali kalau surat hutang tu dah merah pun kita biarkan saja sebab kita tahu kita ada bersalah. Tapi bagaimana kita nak pujuk bahawa mereka yang ada masalah ini sentiasa dilindungi juga hak mereka dan juga untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, baik. Dari segi perundangan, sebenarnya mereka bukanlah patutnya merujuk perlindungan tu di saat-saat akhir selepas diisytiharkan bankrupt. Sepatutnya mereka merujuk peguam ataupun mengambil langkah-langkah yang lebih awal lah. Sebenarnya kalau dari segi akta, banyak akta ataupun peruntukan-peruntukan statutory yang memberi perlindungan walaupun mereka dah sign kontrak, memang mengaku berhutang, tapi boleh untuk mereka memberi sedikit masa untuk menguruskan hutang-hutang tersebut. Itu tidak masalah. Tapi masalah utama adalah bila mereka tidak mahu merujuk ataupun cakna kepada isu-isu perundangan ni, maka itu yang saya nampak kesukaran mereka agak cepat untuk dihukum muflis. Jadi saya juga mengharapkan supaya pindaan ni bukan hanya memfokuskan bagaimana melepaskan orang yang telah bankrupt. Tapi kalau boleh dirujuk lebih awal sebelum mereka ke fasa kebankrapan tersebut. Misalnya sebelum kita nak proceed dengan tindakan kebankrapan, akan ada satu notis kebankrapan diserahkan, meminta hutang dalam tempoh 7 hari. Mungkin boleh dibuat pindaan statutory kalau boleh dipertimbangkan untuk lanjutkan sedikit grace period tu, mungkin sebulan ke contohnya. Daripada 7 hari tu agak singkat. 7 hari tak bayar, deemed you are insolvent, tidak mampu bayar hutang, terus boleh difilekan petition untuk kebankrapan. Jadi kalau ada grace period ataupun di peringkat awal tu ada juga dalam akta untuk perkiraan sukarela bagaimana mereka membuat carangan untuk menyelesaikan hutang dengan pihutang. Jadi benda-benda itu tidak dari segi social media pun nanti tak banyak dijelaskan. Mungkin agak teknikal ke tak pasti. Tapi kalau di peringkat awal tu mereka faham literasi perundangan juga, maka boleh banyak membantu mereka lah. Itu dari segi perundangan lah. Banyak akta-akta lain, tapi kebankrapan ni adalah salah satu proceeding saja. Of course, yang pertama sekali bila terima saman itu proceeding civil untuk dapat penghakiman ataupun tidak. Bila dah dapat penghakiman, maksudnya hukuman penghakiman jumlah hutang telah tamat. Tak boleh nak pertikaikan lagi dah. Barulah pemilik hutang ataupun bank akan proceed ke tindakan seterusnya. Ada cara-cara lain, proceeding garnishi, lelongan dan sebagainya. Tapi kebankrapan ni selalunya jalan-jalan terakhir lah yang diambil oleh bank, dan apabila melibatkan isu pinjaman kredit kad, pinjaman peribadi, kebanyakan pinjaman-pinjaman ini adalah pinjaman yang tidak bercagar. Jadi bila tidak ada cagaran, tidak ada apa nak dililungkan, nak dijual, maka tindakan bank ataupun pemutang adalah terus ke tindakan kebankrapan. Tapi berkenaan isu pelepasan tu saya nak tambah sikit. Pelepasan bukan bermakna peluang kedua dia dah tidak berhutang. Pelepasan kebankrapan kalau menurut akta, melepaskan semua hutang, tapi kalau hutang-hutang, cukai, income tax, cukai terhadap kerajaan, hutang-hutang terhadap kerajaan itu adalah hutang-hutang tak terampun yang tidak dilepaskan. Masih perlu. Ada peluang kedua untuk memulakan kehidupan baru, namun hutang-hutang tersebut, kesalahan ke offense yang lain itu masih perlu dibayar. Hutang-hutang yang tidak terampun. Ya, kita bulan puasa nak raya dan sebagainya, saya mengambil latar itu supaya kita menangkap imajinasi mereka yang menonton dan juga akan bergelut dengan financial mereka. Saya ada lebih kurang 2 minit untuk setiap tamu saya untuk membuat konklusi, tapi saya mulakan dengan Hizri dahulu. Ini bulan raya, nak raya bulan puasa ini, bagaimana kita melakukan pertimbangan yang terbaik dan juga membuat perkiraan, kerana pada bulan-bulan penting ini juga gaji mungkin dapat lebih awal dan juga emosi juga bercampur baur untuk membuat penilaian. Rasionalisasi itu jarang dilakukan dalam melakukan hutang, tapi sebelum sign sesuatu ataupun mahu melakukan sesuatu, apa nasihat yang boleh diberikan oleh Hizri? Okay, baik. Berhutang ni dari segi perundangan ke ataupun dari sudut syariah pun tidak ada masalah. Tapi menguruskan hutang tu adalah satu tanggungjawab lah. Kalau di bulan Ramadan ni lah, kalau orang Islam ni, hutang ni sampai ke akhirat, dia tak ada tempoh masa sebenarnya. Kalau you berhutang, maka kena lunaskan. Kalau memang ada niat untuk tak lunaskan, maka tergantung jugalah. Saya bukan ustaz tapi itu dari sudut syariahnya lah. Tapi dari sudut perundangan, yes, hutang tu mesti dijelaskan. Dan kalau boleh, pindaan kerajaan boleh membantu, tapi kita juga perlu membantu diri sendirilah untuk menguruskan hutang, faham pengurusan kewangan, faham ambil cakna berkenaan sedikit isu-isu perundangan berkaitan pengurusan hutang,
dan of course kemudiannya barulah kita mungkin mendapat sedikit bantuan daripada kerajaan untuk dalam pindaan lah, terutamanya yang melibatkan akta insolvensi ni dari segi orang-orang yang bankrupt. Saya mengharapkan agar pindaan itu menjurus kepada satu, orang Melayu yang rata-ratanya bankrupt, keduanya orang muda, dan ketiganya orang-orang yang marahin lah. Yang ni perlu mungkin wajar dibantu. Ni 3M lah, Melayu, muda dan marahin ni perlu dibantu untuk keluar daripada kebankrapan, berikan peluang kedua. Tapi kalau yang lain-lain pada situ yang mungkin memang sengaja ataupun penjamin komersial dan sebagainya, mungkin tidak wajar diberi jalan mudah untuk keluar dari kebankrapan. Dia kena berlaku adil kepada pemiutang juga. Baik, sekian saya. Hafizi, mungkin konklusi dan juga apa yang kita mahu lihat mengambil tema dan juga tempoh waktu sekarang ini, Ramadan, nak menuju raya dan sebagainya. Okey, bagi saya kalau ada pun produk dan kalau pun senang untuk kita akses kepada produk-produk untuk mendapat hutang baru ni, tidak semestinya kita perlu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita rasa kita mempunyai masalah kewangan ataupun memerlukan pandangan-pandangan mereka yang lebih arif dalam kewangan, terutamanya kewangan peribadi, pergilah kepada mereka yang boleh memberikan perkhidmatan ini dengan secara percuma ataupun paling-paling kurang pun boleh buat kajian lah seperti yang Financial Faiz pun ada offer. Yang ketiga, penting sekali adalah untuk kita berbelanja mengikut kemampuan dan hasilnya untuk individu masing-masing kita perlu berbelanja mengikut apa yang kita perlu, dan kalau nak lebih pun pastikan kita ada perancangan kewangan yang membolehkan kita bayar balik tanpa dikenakan faedah-faedah yang melampau. Kerana hutang itu ada hutang yang baik dan hutang yang buruk, tapi untuk kita gunakan hutang itu dengan cara baik, kita perlu fahamlah kalau lambat berapa faedahnya, berapa kita punya tempoh untuk bayar balik dan sebagainya. Jadi perlu ada satu kecaknaan, bukan sahaja berkenaan dengan ilmu pengetahuan tetapi undang-undang dan juga apa perangkap yang ada dalam produk itulah. Itu tiga takeaway daripada saya. Pendek kata, tidak ada benda yang mudah untuk mendapatkan duit pada hari ini kerana semuanya akan disusuli dengan perangkap-perangkap yang seterusnya. Financial Faiz mungkin dapat diberikan masanya. Ambillah masa di terakhir ini untuk memberi maklum dalam justifikasi yang mudah. Bulan puasa memang bulan untuk menahan nafsu, tapi nafsu untuk berbelanja paling membuak-buak sekali bulan Ramadan ini, dan seringkali kita membuat kesilapan pada detik waktu ini dengan mengadakan pinjaman baru, dengan juga berpinjam dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memastikan bahawa tempoh waktu dan juga kewarasan kita untuk membuat penilaian pengurusan keuangan kita, bagaimana penting untuk kita teliti pada bulan Ramadan ini sebenarnya? Okey, pertama sekali nak terima kasih kepada Hafizi pada plug, dan nak berbalik kepada Hizri tadi tentang sebab Hizri ada sentuh tentang keagamaan sikitlah. Dekat dalam ruangan komen lah yang saya nampak adalah ramai yang kata dah hutang RM10,000 tapi dah bayar balik lah RM10,000, dia dah tak nak bayar lagi. Dia kata yang baki-baki itu adalah bunga. So ini adalah kes-kes di mana orang yang setuju dengan untuk meng-sign dokumen tu, dia dah setuju. Waktu dia nak sign tu, dia setuju, oh tak apalah bunga ke 10% ke 5%, tak apa, saya sign, janji saya dapat kereta tersebut, dapat motor tersebut. Tapi bila dah tertunggak sedikit, bank dah panggil untuk bayar, dia kata tak apalah, saya dah bayar RM10,000 dah. Walhal RM10,000 tu tak cukup pun untuk bayar the principal, sebab ialah bila bayar installment ada bahagian principal dan juga bahagian bunga. Itu satu, itu adalah orang-orang yang menggunakan agama sebagai alasan untuk menolak daripada mengikuti perjanjian dia, ya, walaupun itu adalah perjanjian yang berdasarkan konvensional bunga, dia yang setuju dengan perjanjian itu adalah diri dia sendiri. Itu satu. Kalau nombor dua pula, kalau kita cakap pasal Islamic financing bukan pinjaman, ya. Islamic financing adalah a business. So apa-apa yang tertunggak itu adalah hutang bisnes, sebab bila kita nak buat perjanjian Islamik ni, kita ada kata ada harga yang tetap, ya, harga yang tetap yang telah dipersetujui. Maknanya kita ambil RM10,000 tapi kita kena bayaran bisnesnya adalah RM15,000. RM5,000 yang tak dibayar itu adalah hutang bisnes. Jadi berbalik kepada hutang, dan nak cakap pasal waras, ya, ramai orang memang kurang waras bila dia berhutang banyak-banyak. Macam-macam alasan yang dia akan gunakan untuk mengelak bayar hutang. Jadi, ya, kalau ingin menjadi di situasi yang kita tak waras, ya, bila orang tengok kenapa dia ni macam tak waras, kalau boleh, ya, sebelum ambil hutang tu fikir jauh-jauh. Hutang 9 tahun untuk kereta, hutang 35 tahun untuk rumah. Benda-benda ni bukannya benda yang boleh dibuat macam pergi pasar, beli ikan, lepas tu ikan tu tak elok, kita buang saja. Tapi kalau nak beli rumah, nak beli kereta,
dengan hutang yang panjang-panjang ni, bila tak elok, kita tak boleh buang macam itu. Sebab ada orang akan cari kita, ada orang akan ikat kita bukan sahaja di kontrak. Tapi kalau kita sebagai orang Islam ya, di bulan yang mulia ni, kita tahu kita berhutang dengan orang, dia akan cari kita sampailah ke akhirat. Dan apa nasihatnya untuk mereka yang masih lagi waras di bulan puasa ini untuk melakukan pertimbangan sebelum hari raya? Ini minggu pertama nak masuk minggu kedua, hujung minggu ni ibadah, bagi persiapan untuk raya. Banyak yang tak waras tu nanti. Nasihat daripada Faiz. Kalau dah sedar, kawal nafsu. Sebab nafsu ni adalah benda yang di sini yang paling yang akan membuatkan kita buat benda yang kurang waras lah. Orang nampak dari luar kurang waras, tapi bagi kita waras. Sebab kita ingatkan kita menggunakan akal kita untuk mengawal diri kita. Tapi kalau kita telah di-conquer oleh kita punya nafsu ni, dia akan menipu diri kita. Dia kata, tak apalah, memang aku yang nak buat. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya itu adalah nafsu. Paling senang tengoklah makanan. Bagi contoh malam-malam makan malam. Biasa je, tak ada pun sampai sakit perut, senak perut. Tapi bila bulan puasa, macam mana boleh senak perut lah? Padahal daripada pagi sampai tengah hari sampai nak malam ni tak makan. Tapi bila buka puasa je senak perut. Sebab apa? Waktu pergi pasar puasa tadi, kita pergi dengan lapar. Okey, tak apa sebab kita berpuasa. Tapi kita membenarkan kelaparan kita tu untuk kontrol diri kita. Kita beli semua benda dua. Waktu beli tu kata mesti boleh habis ni. Bila sampai rumah, terpaksa habiskan, senaklah perut. Sebab itulah jangan buat kerja yang tak waras. Begitu juga dengan analoginya untuk perbelanjaan kita. Kita bercerita mengenai hutang lama, hutang baru. Bulan-bulan ni, minggu-minggu ni mungkin kita banyak buat hutang baru. Tapi sebelum buat hutang baru, dengarlah nasihat-nasihat daripada ketiga-tiga pakar kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Faiz Azmi, merupakan dari Financial Faiz, Hafizi Razali, pengarah Berkestu Bawah Group Asia, dan juga Hizri Hassan, seorang peguam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Poket Rakyat. Kita cerita pasal poket anda. Kita berikan nasihat dan juga situasinya bagaimana anda dapat buat pertimbangan. Sekian sahaja Dialog Poket Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.